Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid tahun 5. Okey, jadi hari ini saya akan mengajar kamu atau menerangkan kepada kamu berkaitan unit 1 iaitu kemahiran saintifik. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, cikgu nak imbas kembali berkaitan dengan kemahiran saintifik yang telah kamu belajar masa kamu tahun 4. Okey, jadi kemahiran saintifik sebenarnya terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama sekali ialah kemahiran proses sains dan yang kedua adalah kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains ada 12 semuanya, manakala kemahiran manipulatif ada 5 semuanya. Okey, jadi hari ini kita akan fokuskan kepada kemahiran proses sains. Okey, ada 12 kemahiran proses sains, iaitu pertama memerhati, mengelas, ketiga mengukur dan menggunakan nombor, keempat membuat inference, kelima meramal, keenam berkomunikasi, ketujuh menggunakan perhubungan ruang dan masa, ke-8 mentafsir data, ke-9 mendefinisi secara operasi, ke-10 mengawal pemboleh ubah, ke-11 membuat hipotesis dan yang ke-12 mengeksperimen. Oleh itu, hari ini kita akan lihat lebih lanjut lagi berkaitan dengan kemahiran proses sains. Okey, kita lihat buku teks muka surat 2. Okey, murid tahun 5 Zamrud akan mengadakan satu pertandingan mereka cipta kapal terbang kertas. Setiap murid menerima sehelai kertas berwarna yang diedarkan oleh guru mereka. Mari kita ikuti kisah mereka sebelum hari pertandingan. Jadi mereka ini telah diberikan oleh guru mereka sehelai kertas setiap orang. Okey. Jadi mereka dikehendaki untuk membina sebuah kapal terbang. Okey. Kita lihat. Lihat kapal terbang kertas saya, Amelia. Bentuk hadapannya panjang dan runcing. Ya, Ana, mengapa kamu menghasilkan kapal terbang kertas bentuk begitu? Bentuk ini dapat mengurangkan daya rintangan angin. Jadi, Ana ini dia membina kapal terbang berbentuk runcing di hadapan supaya dia dapat mengurangkan daya rintangan angin. Okey, kemudian Melia. Nampaknya saiz kapal terbang kita berbeza, Ana. Saiz sayap kapal terbang kertas saya lebih besar. Cuba kamu teka tujuan saya menghasilkannya sebegini. Sini. Jadi lepas ini saya akan tunjukkan kepada kamu secara lebih terperinci bagaimana kamu membina kapal terbang dengan cara Ana dan Melia melipat. Okey, bila kamu lihat dekat sini, ada cara-cara yang telah diberikan di dalam buku teks muka surat 2. Okey, mohon perhatikan dan lepas ni kamu boleh tonton video bagaimana saya melipat kapal terbang dengan menggunakan kedua-dua cara. Okey, ini cara Ana melipat kapal terbang kertasnya. Kemudian kita lihat seterusnya. Okey, Melia, dia bercakap dengan Ravi. Wah, sungguh menarik bahagian hadapan kapal terbang kertas kamu. Mengapakah bentuknya begitu? Okey, jadi Ravi ni telah membina kapal terbang di mana di hadapan dia berbentuk lain daripada yang lain. Okey, bentuk ini dapat menambahkan jisim pada bahagian hadapan supaya lebih stabil dan dapat terbang jauh. Okey, begini cara melipatnya. Jadi ini cara Ravi untuk melipat kapal terbang kertasnya. Jadi Ana dengan Ravi mempunyai sebab mengapa mereka melipat kapal terbang kertasnya sebegitu. Kalau Ana, dia melipat secara sebab untuk mengurangkan rintangan angin. Manakala Ravi melipat kapal terbang kertasnya di mana bahagian hadapannya lebih berat supaya dapat menambah jisim pada bahagian hadapan untuk dia terbang lebih stabil dan juga jauh. Jadi,
Lepas ni saya akan tunjukkan kepada kamu cara lebih terperinci bagaimana Ana dan Ravi melipat kapal terbang kertasnya. Okey, murid-murid, anda telah siap menghasilkan atau melipat kapal terbang kertas mengikut cara Ana dan juga Ravi. Okey, pada hari berikutnya, Cikgu Zaki meminta semua murid tahun 5 Zamrud membawa kapal terbang kertas masing-masing dan berkumpul di dewan tertutup di sekolah. Mereka akan melancarkan kapal terbang kertas yang telah dihasilkan. Okey, lepas ni cikgu nak kamu terbangkan kapal terbang kertas kamu dan kamu lihat kapal terbang yang mana satu yang paling jauh terbang. Tapi ingat, kamu mesti menerbangkannya pada tempat yang sama ataupun tempat permulaan yang sama. Okey, supaya ia boleh dijadikan sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Itu sahaja.